السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب اتمم بالخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا رمضان ورمضان ورمضان آمين يا رب العالمين. تحية من تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Rahman, Ayahanda, seterusnya tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, tin-tin, lembaga pengarah, seterusnya staf-staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pertemukan kita kali kedua pada waktu duha ini. Ya, syukur pada Allah sebanyak-banyaknya. Inilah nikmat yang Allah taala berikan kepada mereka yang Allah taala inginkan dijadikan sebagai menghala kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak dia itu baik, maka Allah Ta'ala akan dalamkannya ilmu agamanya. Maknanya, kalau ada manusia yang Allah Ta'ala letakkan peraturan dirinya menghala banyak ke arah kebaikan, itu tanda Allah Ta'ala nak bagi jadi dia jadi baik. Maka amat rugilah bagi mereka yang bila mana mereka sudah berada dalam jalan yang baik tetapi cuba nak melepaskan diri, nak keluar daripada jalan yang baik itu, nak menghala kepada jalan yang jahat. Amat rugilah. Ya. Sebab itu kena syukur pada Allah banyak-banyak. Kerana kata Nabi SAW, "Sinfani idza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas." Dua golongan, kata Nabi, bila mana dua golongan ini baik, maka baiklah seluruhnya. Jika dua golongan ini jahat, maka seluruhnya jahat belaka. Siapakah dua golongan tersebut? Al-ulama wal-umara. Dua golongan tersebut ialah, yang pertama ulama, yang kedua adalah umara, iaitu pemimpin. Bila mana kita dapat satu ulama yang baik, dia akan membawa kepada kita jalan yang semestinya yang Allah Ta'ala dorong pada kita untuk ikut. Dan yang kedua, kita kena doa pada Allah, mudah-mudahan pemimpin yang kita ada ini pemimpin yang baik, yang menggunakan kuasanya untuk menghala kepada kebaikan. Kita lihat dalam negeri, dalam negara, dalam keluarga sebagai contoh. Bila ketua keluarga itu baik, contoh ketua keluarga siapa? Suami, ayah. Ketua keluarga itu baik, maka dia akan baik bawah-bawah dia. Dia akan baik. Ya. Tentang bab sembahyang dia tekan. Anak yang mana hak tak sembahyang tengah tengok TV, perdiam sedia. Ambil rotan, pang.
Semayang lagi. Lagi semayang. Itu cara pemimpin yang baik. Juga dalam negeri, juga dalam negara, juga dalam syarikat. Ya. Syukurlah tuan-tuan kerana tuan-tuan berada dalam satu syarikat yang pemimpinnya nak menghala kepada kebaikan. Tidak ramai, tidak banyak syarikat yang nak menghala ke arah ini. Ya, ada syarikat yang bagus tapi tak ada kuliah-kuliah ni. Bila pemimpinnya baik, pemimpinnya dia menghala kepada dia, bukan sahaja dia memikirkan tentang hadirinya, dia nak memikirkan juga tentang pekerjanya. Pekerjanya juga membuat segala pekerjaan yang dia buat. Maka menghala kepada keberkatan rezeki yang dia dapat setiap bulan itu, maka dia kena train staff-staff. Jadi inilah patut yang kita syukur tuan-tuan rahimakumullah. Ya, saya pernah bekerja dalam satu syarikat. Bos dia semayang pula. Semayang ni semayang lah, tapi celup-celak lah semayang. Orang belah Kedah panggil. Orang belah Kedah panggil celup-celak. Maksudnya apa? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Bila begitu, bila macam tu, staff-staff dia pun lebih kurang macam tu lah. Akhirnya kita tak terbina bila mana kita bekerja di situ. Akhirnya kita, Allah Ta'ala tak bagi jadi lama duduk di situ. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan kita. Mungkin suasana pada ketika itu tak sesuai dengan kita, Allahu'alam. Tapi Alhamdulillah saya berjumpa dalam satu syarikat yang lain, Alhamdulillah. Ketua dia menghala kepada kebaikan, dia rasa nak buat tazkirah dan sebagainya. Jadi inilah yang patut kita syukur kepada Allah, dengan Allah Ta'ala letakkan kita dalam satu organisasi yang menghala kepada kebaikan. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat ini kita mampu untuk kita gunakan dalam ibadat seharian kita, insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah ta'ala sekalian, kita telah pun melepasi bulan Ramadan, yang mana bulan yang kita pernah sebut dulu adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Ahli hakikat kepada Allah, mereka menanti-nanti bulan Ramadan. Atas sebab di sana bulan Ramadan pelbagai nikmat dan juga kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Dan Alhamdulillah telah pun Allah Ta'ala sampaikan bulan Ramadan kepada kita dengan berkat doa Nabi SAW yang selalu kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa tu yang kita baca bermula pada bulan Ramadan, bermula pada bulan Rajab, akhirnya sampai kepada Sya'ban, akhirnya sampai pada Ramadan. Dan hari ini telah pun kita masuk Syawal. Maksudnya dalam keadaan 30 hari itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan buat ibadat dalam bulan Ramadan, akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan Aidil Fitri 1 Syawal. Inilah yang dikatakan iaitu hari kemenangan, yang mana sejarahnya bila mana Nabi SAW pergi ke Madinah. Kan lepas pada Nabi umur 40 tahun, akhirnya Nabi dilantik menjadi Rasul, diturunkan wahyu kepada Nabi dalam gua. Akhirnya Nabi berdakwah secara senyap, kemudian secara terang-terangan. Akhirnya semua orang yang bersama dengan Nabi diboikot. Akhirnya Nabi cuba untuk mengembangkan dakwah Islam ini menghala kepada Madinah. Maka dinamakan hijrah ke Madinah. Bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membuat satu piagam Madinah, iaitu Perlembagaan Persekutuan Madinah. Cuba piagam Madinah. Di sana ada 47 fasal yang berkaitan dengan orang Islam dan juga orang Islam, dan juga berkaitan dengan orang Islam dengan orang bukan Islam.
Maknanya Nabi melaksanakan tuntutan dakwah ini sehingga akan mendirikan negara Islam. Nabi melaksanakan tuntutan dakwah yang Allah Ta'ala lantik pada Nabi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tu ayat yang selalu kita dengar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ayat itu Allah Ta'ala sebut, maksudnya ialah dialah Allah yang membawa Nabi, yang membekalkan Nabi kepada manusia, bawa hidayah dan juga agama. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk bawa Islam. Untuk bawa Islam, liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, maknanya untuk dimenangkan Islam, untuk ditinggikan Islam. Maksudnya tugas Nabi ini bukan hanya untuk dakwah, tetapi dia ada matlamat. Apa matlamat dia? Matlamat Islam ini kena duduk tinggi, Islam ni kena menang. Maknanya kalau hari ini kita tengok Islam hari ini kalah, maka kita wajib untuk menangkan Islam. Kalaulah hari ini Islam itu berada di tahap yang rendah, maka kita wajib untuk tinggikan Islam. Walau karihal musyrikun, kata Allah lagi, walaupun ada orang musyrik yang tak suka pada Nabi, kok mana pun Nabi tetap buat Islam tersebut. Bila mana Nabi SAW mari ke Madinah, dia buat satu piagam Madinah, yang mana pada ketika itu dia membuat perjanjian bersama dengan orang-orang Madinah, yang mana kebanyakannya orang-orang Madinah pada ketika itu juga di antara mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikatakan dalam sirah, orang-orang Yahudi itu merangkumi 3 kelompok bangsa Yahudi yang paling besar. Mereka juga yang dijadikan, mereka juga yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Mereka juga bersetuju apa yang Nabi buat dalam perlembagaan, dalam piagam Madinah tersebut. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dia menggunakan pelbagai cara, pelbagai metod, pelbagai medan untuk melaksanakan Islam, hatta untuk berbaik-baik dengan orang kafir. Dia gunakan segala benda untuk apa? Untuk cuba untuk nak menaikkan Islam, supaya Islam dinampak untuk lebih tinggi. Islam nampak lebih tinggi berbanding dengan agama lain. Dengan cara ini, maka alhamdulillah, dengan takdir Allah, Nabi SAW boleh menggabungkan antara 2 golongan yang sebelum ini bertelingkah, sebelum ini bergaduh, sebelum ini kalau berjalan belaga bau kira parah, iaitu dinamakan Aus dan juga Khazraj. Tuan-tuan kena ingat balik kan? Kita ingat balik kan? 2 kaum yang sebelum ini pernah bergaduh, kaum Aus dan juga kaum Khazraj, yang mana 2 golongan ini, 2 kaum ini, mereka bergaduh. Dikatakan dalam satu sirah mengatakan bahawa mereka telah pun bergaduh selama 400 tahun. Allahu Akbar. Bukan sikit, bukan 40 tahun, 400 tahun, bukan 50 tahun lebih. Ya. Dengan berkat Nabi SAW membangunkan negara Islam itu, 2 golongan, 2 kelompok tadi mampu disatukan. Pelik tak? Agak-agak pelik tak? Macam mana? Apa rahsia yang Nabi buat sehingga kan 2 kaum yang dulunya pernah kira menjadi musuh tradisi lah, musuh turun-temurun. Tapi hari pada ketika mana Nabi menjalankan perlembagaan Madinah pada ketika itu, alhamdulillah, 2 golongan ini mampu disatukan. Atas sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah, iaitulah batu asasnya yang Nabi letak adalah Islam. Batu asas yang Nabi letak adalah Islam. Sebab apa? Dari sudut pemerintahan, Nabi buat cara Islam.
Dari sudut ekonomi, Nabi buat cara Islam. Dari sudut masyarakat, Nabi buat cara Islam. Dari sudut untuk nak mengambil cukai, Nabi buat cara Islam. Akhirnya tidak ada orang yang tak suka pada Islam. Akhirnya mereka suka pada Islam. Bila mana mereka melihat Nabi SAW menjadi ketua pemerintah pada ketika itu, maka mereka tunduk dan ikut patuh kepada Nabi SAW. Jadi pada ketika itu, tuan-tuan rahimakumullah ta'ala sekalian, ini kita nak cerita sejarah sikit. Minta maaf ya kalau agak boring. Bila begitu, maka Nabi menjalani tahun demi tahun dalam pemerintahan Islam itu. Maka bila tibanya disyariatkan bulan puasa. Disyariatkan bulan puasa pada tahun bila? Kita beritahu dah itu. Bulan bila syariat puasa? Tahun bila? Tahun kedua Hijrah. Ingat lagi. Maknanya bulan puasa Ramadan yang 30 hari yang kita kena wajib puasa ni disyariatkan pada 2 Hijrah, iaitu tahun kedua bila mana Nabi dah sampai di Madinah. Nabi berhijrah di Madinah, buat perlembagaan Madinah, tahun kedua Hijrah baru disyariatkan Ramadan. Sebelum tu Ramadan tak disyariatkan lagi. Tetapi sebelum tu juga mereka berpuasa. Macam mana kita sebut sebelum ni, umat-umat terdahulu sebelum 2 Hijrah itu, mereka berpuasa selama 37 hari dalam setahun. 37 hari dalam setahun itu, 1 bulan 3 hari, 14, 15, 16 hari bulan setiap bulan. 14, 15, 16 setiap bulan. Maknanya 1 bulan 3 hari kali 12 jadi 36. 36. Satu lagi mana? Satu lagi Yaumul Ashura. Yaumul Ashura. Yaumul Ashura juga diwajibkan berpuasa pada ketika dulu. Maka 1 tahun 37 hari. Bila mana mari hijrah, kedua hijrah, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi SAW, disyariatkan untuk berpuasa bulan Ramadan, iaitu satu diskaun yang Allah Ta'ala berikan kepada khusus kepada Nabi SAW dan juga pengikut Nabi, iaitulah datang daripada 37 hari wajib berpuasa, turun kepada 30 hari. Ini yang dikatakan keistimewaan kepada Nabi SAW. Cukup hebat Allah Ta'ala bagi. Ya, itu pun tak, kemungkinan kita tak jumpa 30, kadang-kadang 29 saja. Kan? Tahun ni kita buat 29 ni. 29 saja, tak sampai 30. Ni yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan pada Nabi dan juga umat-umat Nabi. Baik, bila mana Nabi disyariatkan dengan para sahabat disyariatkan untuk berpuasa, maka Nabi berpuasalah. Akhirnya Nabi berpuasa dalam keadaan memberi semangat pada sahabat-sahabat. Kita berpuasa, melakukan amalan apa semua. Tak mau cerita lah amalan-amalan dalam bulan puasa ni, kita dah cerita dah itu. Akhirnya tiba hari Aidil Fitri di Madinah. Nak cerita lagi, di Madinah, penduduk Madinah, mereka merayakan setiap tahun 2 hari. Maknanya ada 2 hari setiap tahun. 2 hari itu dia orang buat satu perayaan yang besar. 2 hari tersebut saya cari tak jumpa. Kalau Ustaz ingat, Ustaz beritahu lah. Saya cari tak jumpa hari apa yang dia orang buat jadi satu perayaan yang besar. Penduduk Madinah, dia akan pilih 1 dan juga 2 tarikh dalam 1 tahun, dia akan buat satu perayaan yang besar-besar. Bila mana Nabi SAW datang, ini adalah amalan orang-orang jahiliah. Maka Nabi SAW pun beritahu pada para sahabat, beritahu kata, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu perayaan besar-besaran ini, telah pun menggantikan kepada
Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Maka selepas pada ni kamu tak boleh dah ambil yang menahat sebelum ni. Selepas pada ni kamu kena boleh juga kamu buat merayakan pesta besar-besaran pada tarikh Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak menyekat manusia dalam naluri hati manusia nak bergembira, tak ada masalah. Allah Ta'ala tidak menyekat hiburan yang ada dalam diri manusia, yang diri manusia nakkan hiburan. Tak menyekat, Allah Ta'ala tak menyekat. Sebab itu Allah Ta'ala sediakan 2 hari, iaitu Aidil Fitri, Aidil Adha. Sebab itu Aidil Fitri itu haram hukumnya kalau kita berpuasa. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita jangan puasa, bergembira. Dan juga pada hari pada hari raya tu disunatkan pakai pakaian-pakaian yang baru, disunatkan pakaian yang terbaik. Tak ada pakaian baru, pakai pakaian yang terbaik. Yang bagi kita, oh ni paling lawa ni, koleksi baju kita ni, ni kita pakai. Kan? Awak nampak tak apa warna pun, kita nampak lawa tak apa lah. Jadi bagi kita yang terbaik, yang lawa, kan? Yang dikatakan Aidul Fitri. Apa maksud Aid? Aidul Fitri, apa maksud Aid? Dia ambil daripada perkataan Al-Audu, iaitulah kembali. Dari sudut bahasanya. Kalau dari sudut istilahnya, maksudnya berulang. Maksudnya Aid ni satu perayaan yang berulang-ulang setiap tahun. Nabi SAW menganjurkan kita merayakan Aidil Fitri ni setiap tahun. Maknanya bila sebut tentang Aidil Fitri, maka pada tahun ini sudah berbeza dengan tahun lepas. Sebab itu kita tidak digalakkan untuk pakai baju raya yang tahun lepas. Kena pakai baju raya tahun ni. Dah semua? Betul tak? Sebab apa? Sebab dikatakan Aidu, berulang-ulang. Berulang itu tarikh. Tetapi untuk nak merayakannya perlu ada semangat baru. Perlu ada semangat baru, supaya perkara itu tidak nampak sama je macam tahun lepas. Macam tahun lepas juga baju raya pun ni. Contoh kan, banyak tahun ni kena ada baju raya lah. Ya, pakaian taklah sampai 3-4 pasang, kan? Ni sampai 3-4 pasang. Raya pertama tu dah 3 kali tukar kan? Raya pertama 3 kali tukar. Malam tu nak pergi cari lagi untuk esok 2 pasang lagi, tak ada. Bukan macam tu lah. Maksudnya yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu Yaumul Farhah, untuk kita bergembira dalam pada hari Yaum Aidil Fitri itu. Cuma kita nak sebutkan pada ketika ini pun agak terlewat sikit lah. Sebab kita dah menjalani, kita dah pun sambut Aidil Fitri, hari raya yang pertama tu. Cuma sekarang ni masih lagi dalam bulan Syawal. Jadi umat Melayu kita hari ni raya bukan sehari, raya sebulan. Bila raya sebulan ni banyaklah benda yang kita perlu buat. Antaranya ialah selepas mana kita menjalani bulan Ramadan, selepas mana kita dah pun menyambut hari Aidil Fitri, maka kita disunatkan untuk berpuasa pada bulan Syawal, iaitu 6 hari sebagaimana Datuk sebut tadi. Apa kelebihan solat berpuasa sunat 6 pada bulan Syawal? Apa kelebihannya? Kelebihannya kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, maka puasanya, ibadahnya, pahalanya seakan-akan
yaumul dahri, iaitulah seakan-akan setahun dia berpuasa. Setahun dia berpuasa. Kita laratkan puasa setahun, setiap hari 365 hari. Larat? No? Tak larat, buatlah 6. Tapi walaupun 6 ni cukup susah nak buat. Walaupun 6 perkara sunat 6 hari ni cukup susah nak buat. Macam Datuk kata tadi lah, hari demi hari open house merata. Ya? Bila open house merata, kita ni nak puasa, dia fikir ni kena hotel ni mesti sedap je makanan ni, kan? Udang besar-besar tu contoh kan. Kita pula jenis hantu udang, kan? Jadi macam-macam kita nak fikir. Akhirnya kita lambat-lambatkan sunat puasa, puasa sunat ni. Akhirnya kita tak sempat. Jadi kita cubalah, ya. Kalau ada rasa kelapangan untuk kita buat, terus kita buat solat sunat, buat puasa sunat dalam bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang tua-tua depa mula raya kedua dah buat dah. Mak saya dah buat setiap tahun. Raya kedua terus pula. Raya ketujuh dah pun raya. Jadi ada orang tanya, Ustaz, apa hukumnya kita ada puasa ganti, puasa wajib? Puasa wajib tu patutnya wajib dah benda kena buat dulu banding dengan benda sunat. Jawapannya ialah memang ya, Islam menggalakkan, syarak menggalakkan untuk membuat perkara wajib dahulu, mentakhirkan benda yang sunat. Tetapi dalam kes ini, puasa sunat ini hanya muqayyad, hanya dikira pada bulan Syawal saja. Bulan lain tak boleh. Maknanya syarak membenarkan untuk kita mentakhirkan, untuk kita melewatkan sedikit puasa ganti itu, kita buat yang ni dulu, sunat Syawal dulu. Puasa sunat Syawal dulu. Mudah-mudahan selepas pada Syawal bolehlah kita buat puasa ganti. Tapi kalau boleh buat sekali, ahsan. Dua-dua sekali kita harus. Maksudnya dalam satu hari itu kita niat sekali puasa ganti. Boleh tak? Contoh minggu depan hari Isnin. Hari ni hari apa? Hari Isnin. Hari Khamis ni lah. Betul? Kita nak ambil juga ni keberkatan yang Nabi sebut, kita berpuasa hari Isnin dan Khamis. Hari Khamis ni kita puasa, niat puasa Khamis satu, yang kedua puasa sunat Syawal, yang ketiga puasa ganti. Tiga-tiga hari boleh. Sekali niat. Tiga-tiga kena sebut lah. Tetapi ada tapi dia. Tapi dia tak mau dengar. Tetapi lebih ahsan, lebih baik untuk kita buat asing-asing. Lebih ahsan, lebih baik untuk kita buat asing-asing. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita niat puasa sunat saja, contoh niat sunat Syawal hari Isnin. Kalau ada pada hari itu ada orang jemput kita untuk datang open house mana-mana, kan? Tuan rumah minta kita makan juga ke mana-mana. Kalau kita tak makan, dia akan rasa kecil hati. Jadi kita perlu meraihkan dia. Maka kalaulah pada ketika itu, hari itu kita berpuasa sunat, kita boleh buka. Buka itu juga sunat. 2 pahala sunat kita boleh dapat. Berbuka puasa itu adalah sunnah atas sebab permintaan orang. Sunnah. Kalau tak buka, tak dapat sunnah. Maknanya itu kelebihan kalau kita buat asing-asing. Kalau kita buat sekali, sunat pun ya, wajib pun ya, maka pada ketika hari itu tak boleh buka. Kok mana pun tidak boleh buka. Sebab kita niat puasa ganti. Ya, sebab kita niat puasa ganti. Jelas lah? Ada persoalan nanti. Jadi dalam bulan Syawal ni, jangan kita ketinggalan untuk kita buat
buat puasa sunat. Puasa sunat lah, puasa 6 lah. Puasa 6 dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala seakan-akan kita berpuasa 1 tahun. Baik, antaranya yang lain, Mada ba'da Ramadan? Mada ba'da Ramadan? Apa yang ada selepas pada Ramadan? Apa amalan yang perlu kita buat selepas pada Ramadan? Sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, khaba wa khasar man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu. Kata Nabi, rugi dan malanglah bagi sesiapa yang menemui Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Malang sungguh bagi manusia yang mana manusia ni dah masuk bulan Ramadan, lepas pada bulan Ramadan Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Cukup malang manusia ni. Maksudnya apa? Nabi suruh kita minta doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita sebelum-sebelum ni. Selepas pada bulan Ramadan, kita kena banyak berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan lepas ni minta ampun, ya Allah. Sebab dalam bulan Ramadan adanya maghfirah. Kan kita pernah dengar dalam bulan Ramadan adanya maghfirah, adanya rahmat Allah, adanya pembebasan daripada api neraka Allah. Ya, kita jangan bagi jadi jangan malu dengan binatang. Yang binatang itu semuanya telah pun dijamin untuk masuk syurga. Berbanding dengan kita, binatang-binatang yang kita rasa nampak, tengok geli lah, tengok keji lah, tengok rasa kotor lah, tengok tu dia dijamin masuk syurga. Anjing ke, babi ke yang kita kata haram untuk dimakan, dia telah pun dijamin untuk masuk syurga. Kita belum dijamin untuk masuk syurga. Sebab itu madrasah Ramadan perlu kita kuasakan ibadat, perlu kita gandakan ibadat untuk nak meraih maghfirah Allah, rahmat Allah, pembebasan daripada neraka Allah. Lepas pada bulan Ramadan ini, maka kita kena kubana pun, kita kena banyak meminta ampun pada Allah. Mintalah ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Hukum minta ampun pada Allah adalah wajib. Hukum minta ampun pada Allah wajib. Jadi dikatakan taubat itu wajib. Disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, mengatakan bahawa setiap dosa itu wajib untuk bertaubat. Setiap dosa itu wajib untuk bertaubat. Maka kok mana pun apa tidak dapat tidak, kok mana pun kita kena doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab apa? Untuk apa Allah Ta'ala perlu ampun dosa kita? Sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita, mudah-mudahan pada ketika itu dosa kita sudah tak ada. Dosa kita telah pun diampunkan oleh Allah. Akhirnya Allah Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu farhah, satu kegembiraan yang kata Nabi SAW, bagi manusia ada dua kegembiraan, sebagaimana Datuk kata tadi. Kegembiraan yang pertama untuk kita berbuka, dan yang kedua ketika kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita bersih daripada dosa. Kalau kita banyak dosa, kita rasa suka ataupun tak suka nak temu Allah, mesti rasa tak suka, mesti rasa takut. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Kalau kita fikir mati hari ini, Allahu Akbar, mungkin ayak pun tak ada nak minum. Sebab kita fikir banyaknya dosa kita, ya, banyaknya dosa kita. Sebab itu kalau kita fikir tentang kematian ini adalah merupakan pemutus segala nikmat. Nikmat kita sebut hadiah ini, akhirnya kita putih. Sebab apa? Sebab kita bincang tentang bab kematian. Sebab itu dalam hari raya, hari raya kita tidak digalakkan untuk kita ziarah kubur. Boleh ziarah kubur, tetapi pada hari raya kita disunatkan untuk bergembira. Hari ini masyarakat kita hari ini pergi ke kubur tak apalah, hanya ziarah, tetapi jangan sampai bersedih-sedih, sehingga kan hari itu perlu untuk kita bersuka-suka.
No? Dah pula kita ni tunggu hari raya lah baru kita nak pergi keluar. Itu yang salahnya. Kalau kita selalu pergi, tak apa, tak ada masalah. Hari raya pun kita pergi, tak apa, tak ada masalah. Ni setahun sekali, bila balik kampung, time tu lah nak masuk pergi kubur. Tu tak kena. No? Ambil waktu lain, hari lain untuk kita pergi. Ini bagi orang yang tak selalu pergi kubur, yang tak selalu pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni tuan-tuan adalah untuk kita nak mengingatkan diri kita akan kematian. Untuk kita nak bagi tazkirah pada diri kita, satu hari nanti kita akan duduk juga dalam ni. Sebab itu bila mana kita masuk dalam tanah kuburan, kita kena bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum lah. Ini ajaran Nabi ajak. Nabi ajak Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau kita yang dah hidup ni, Assalamualaikum. Kalau ada orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum, tampak mana ni? Aku tak mati dia tahu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ni untuk orang yang mati lah. Assalamualaikum ya ahli kubur. InsyaAllah nanti satu hari nanti Allah Ta'ala akan tempatkan aku juga dalam ni. Ya, ini boleh mengingatkan kita untuk kita berhati-hati dalam keadaan kehidupan kita, supaya bila mana kita mati nanti dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh untuk kita nak ziarah kubur hari raya tersebut, tetapi jangan sampai kita bersedih-sedih. Ya, jangan sampai kita bersedih-sedih, rasa macam meraup pagi itu sampai ke petang rasa tak semangat. Kita tahu dah jenis kita ni kalau pergi tanah kubur menjadi gitu. Tak payahlah pergi hari itu, pergi hari lain. Sebab hari itu Allah Ta'ala sunatkan untuk kita berseronok-seronok pada hari raya. Ya. Tapi tak apalah, dah lepas ni untuk raya Aidil-Adha akan datang. Macam itulah yang kita akan buat. Ya. Banyaklah tentang fiqh hukum hakam tentang Aidil-Adha ni. Aidilfitri ni banyak, cuma nak cerita pun dah lepas dah, tak payah cerita. Mungkin kita akan cerita pada Aidil-Adha pula nanti. Nak cerita sekarang takut lupa. 2 minggu akan datang nak sampai raya, baru kita cerita, baru kita nampak sikit apa benar tentang hukum hakam adhiyah, sembelih dan sebagainya. Macam mana kita seorang imam yang datang untuk solat hari raya, adakah sesuai untuk dia datang lewat ataupun datang awal? Seorang imam beza hukumnya dengan makmum. Imam yang nak mensolatkan hari raya Aidilfitri sebagai contoh, Aidilfitri baru ni, dia disunatkan untuk melewatkan kedatangannya. Contoh kita sembahyang 8.30 pagi itu, imam kena sampai lewat, maknanya 5 minit sebelum nak sembahyang raya baru dia mai. Sunat. Kalau dia mai daripada awal tadi, tak dapat 8 pahala sunat. Bagi makmum, sunat dia datang awal. Bagi makmum sunat dia datang awal. Sebab apa? Sebab dia nak takbir, Allahu Akbar Allah. Saya tak sedap sikit ya. Ya, berbeza dengan hukum itu dengan pada hari Aidil-Adha. Aidil-Adha hukumnya imam yang nak solat hari raya itu dia sunat untuk datang awal. Sunat untuk datang awal. Sebab hari Aidil-Adha, bila mana imam sunat datang awal, disunatkan juga untuk solat hari raya Aidil-Adha secepat mungkin ataupun di awal waktu. Sebab selepas pada itu akan diadakan upacara penyembelihan. Untuk orang nak buat korban dan sebagainya. Lepas tu disunatkan untuk buat awal. Buat awal sebagaimana kalau Aidilfitri buat 8.30, Aidil-Adha buatlah pukul 8, buatlah pukul 7.30 gitu. Lepas pada tu boleh kita. Itu antara hukum hakam. Nanti kita akan cerita untuk hari Aidil-Adha nanti. Ya. Jadi, mada ba'da Ramadan lagi, insyaAllah untuk akhirnya 2-3 minit lagi. Mada ba'da Ramadan, para ulama-ulama as-salihin, bila mana mereka telah pun menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, mereka cukup seronok berada dalam bulan Ramadan, sehingga mereka meninggalkan isteri-isteri mereka. Tinggal isteri, tak tidur bersama isteri. Supaya apa? Nak buat ibadat sungguh-sungguh ni bulan Ramadan. Ya. Sebelum bulan Ramadan lagi, mereka cuba untuk membuat persiapan sebagaimana yang kita sebut sebelum ni. Para ulama-ulama dulu mereka buat persiapan, pakaian mereka
kesihatan tubuh badan mereka. Bila mana nak masuk bulan Ramadan, mereka dah boleh buat macam-macam ibadat. Ya, bangunan-bangunan dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan kemerihan bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, banyak amalan yang dilakukan. Akhirnya bila mana saat hampir nak bertemu hari raya, hampir untuk meninggalkan Ramadan, mereka akan merasakan sedih hati. Inilah di antara sifat bagaimana hati mereka itu hidup, tidak mati. Sebab disebut oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitabnya, Allahumma salli ala sayyidina, dalam kitabnya Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, Syekh Sa'id Hawa ini sebut, dia kata di antara tanda-tanda hati yang hidup itu ialah bila mana dia sedih akan meninggalkan perkara-perkara yang baik. Ya, bulan Ramadan adalah perkara yang baik. Bila dia nak tinggalkan perkara itu, dia akan rasa sedih. Jadi, maka bila mana mereka ditinggalkan oleh Ramadan, akhirnya masuk dalam satu Syawal, mereka bergembira. Selepas pada itu mereka berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Allahumma ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan. Ini di antara doa ulama-ulama para salih as-salihin. Mereka doa pula, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami bulan Ramadan akan datang ni, tahun depan ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah ya Allah Ramadan akan depan, Ramadan, ya Allah. Ini doa-doa para ulama as-salihin yang mereka nak menginginkan mereka duduk dalam bulan Ramadan. 1 rakaat, 2 rakaat solat sunat dalam bulan Ramadan menyamai 2 solat fardu. Fardu yang disebut oleh Nabi SAW. Banyaklah kelebihan kita bersedekah dan sebagainya. Bersedekah yang paling baik dalam bulan Ramadan lah, yang paling baik. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bilakah waktu yang kita sesuai untuk kita bersedekah daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita bersedekah. Mari pula hari Jumaat, lagi double baik. Hari Jumaat bulan Ramadan lagi double. Pada ketika itu kita keluar bersedekah. Setiap hari kita bersedekah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dalam lidah Nabi Muhammad SAW, dia katakan bahawa sesiapa yang bersedekah, maka hartanya tidak akan berkurang. Ya? Harta tak akan berkurang. Lagi mana dia keluar, lagi itu Allah Ta'ala tambah. Lagi mana Allah Ta'ala dia bagi keluar, lagi itu Allah Ta'ala tambah. Ya, saya ada jumpa satu keluarga tu. Satu keluarga ni dia punya kewangan dia tak banyak sangat. Raja pun raja cikgu saja. Tapi dia mai jumpa kita, dia kata, Ustaz, kalau dalam 1 minggu tak ada orang mari ketuk pintu saya, bagi salam depan rumah saya, minta sedekah, saya rasa susah hati. Dalam 1 minggu, Ustaz, kalau tak ada siapa yang mai tegur, yang bagi salam rumah saya, minta sedekah, saya akan rasa susah hati. Orang macam ni Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, ya, dia rasa sedekah itu seronok. Akhirnya setiap minggu dia pastikan dia bersedekah. Akhirnya kalau kita tengok dalam satu taman, dia duduk dalam taman, rumah dia lebih lain daripada orang lain. Maknanya duit yang dia keluar tu banyak. Lagi mana dia keluar banyak, lagi tu Allah Ta'ala tambah lagi banyak. Maksudnya Allah Ta'ala lipatkan lagi kekayaan yang ada pada dia. Ya, anak-anak yang mana yang nak mengaji keluar negara, dia support. Walaupun tak banyak dia bagi, 200-300 dia bagi, tapi dia ada rasa untuk nak memberi. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Ada 4 golongan yang Nabi sebut dalam dunia ni. 4 golongan yang paling tinggi kedudukannya ialah Allah Ta'ala bagi ilmu dan juga Allah Ta'ala bagi harta. 4 golongan yang lain, 3 golongan yang lain benar. 3 golongan yang lain yang ada Allah Ta'ala bagi ilmu saja. Harta Allah Ta'ala tak bagi. Ya, ilmu saja, ilmu agama saja dia ada. Tapi harta Allah Ta'ala tak bagi. Maksudnya ilmu dia banyak sampai PhD, MA, PhD. Tapi harta tak banyak. Mungkin harta boleh cukup makan saja. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan yang harta banyak tapi ilmu agama tak ada.
ilmu hak agama tak ada, ni lah di antara golongan yang paling teruk, kata Nabi SAW. Harta ada, tapi ilmu agama tak ada. Sesungguhnya, kata Nabi, orang yang macam ni, golongan yang macam ni, harta dia banyak, tetapi dia tak ada ilmu agama, dia akan dibawa oleh harta itu menghala kepada kesesatan. Harta dia itu akan memusnahkan hidup dia. Ini golongan yang paling teruk di antara 4 golongan yang Nabi sebut dalam dunia. Dan yang keempat, Allah Ta'ala tak bagi. Dua-dua Allah Ta'ala tak bagi. Ilmu tak bagi, harta tak bagi. Dan tu pula Nabi pun sebut, Nabi kata, bagi golongan yang tak ada harta, bagi golongan yang tak ada ilmu, dia kena cari. Dah lah tak ada ilmu, harta pun tak ada, sombong pula dengan Allah, tak cari keluar untuk tak keluar untuk mencari ilmu agama, sombong dengan Allah, akhirnya dia juga menjadi sesat. Di antara 4 golongan ini, kata Nabi SAW, iaitulah golongan yang pertama tadi. Golongan yang Allah Ta'ala bagi ilmu, Allah Ta'ala bagi harta. Dia tahu harta yang dia ada ni, dia nak buat macam mana. Harta yang dia ada ni, dia tahu kok mana pun aku akan bagi pada fakir miskin. Harta yang dia ada ni, kok mana pun dia akan keluar zakat. Sebab zakat itu untuk nak membersihkan harta dia. Ada orang yang dia buat berniaga, bila mana dia buat berniaga berpuluh-puluh ribu, mungkin zakat dia hanya keluar dalam 1,000-2,000 saja. Ya, tapi bila mana ada orang yang buat syarikat berjuta-juta, income yang berjuta-juta, akhirnya zakat dia kena keluar 1 juta, 2 juta, mulalah dia kelar mata. Dia mula untuk rasa, ish, ni banyak ni, 1 juta, 2 juta, Porsche boleh lepas ni. Sebiji Porsche boleh lepas, tapi dia tak faham bagaimana tuntutan zakat itu perlu dikeluarkan. Orang yang kaya, orang yang ada harta, ada ilmu pula, dia akan keluar ke mana pun. Berjuta-juta, banyak mana dia kena keluar, dia akan keluar. Inilah golongan yang paling baik yang disebut oleh Nabi SAW dalam golongan manusia yang Allah Ta'ala cipta dalam dunia. Golongan yang kedua yang saya sebut tadi ialah golongan yang ada ilmu agama, tapi harta tak ada. Mungkin macam kita lah kot, ya. Macam saya lah kot, ya. Ilmu agama ada, tapi harta tak ada. Harta tak ada. Jadi Nabi beritahu apa? Nabi kata, orang yang macam ni, dia kena doa. Dia kena doa, ya Allah, sesungguhnya kalaulah satu hari nanti aku akan jadi kaya, maka aku akan buat sebagaimana simpulan B-simpulan. Aku akan buat sebagaimana orang kaya tu bagi derma. Aku akan buat orang kaya tu nak bagi apa, siapa orang nak mengaji apa semua. Kita kena niat begitu. Ini bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata bagi orang yang ada ilmu saja, harta Allah Ta'ala tak bagi, maka dia kena niat dengan baik. Dia niat, ya Allah, sesungguhnya nanti bila satu hari Allah Ta'ala bagi kepada aku harta yang banyak, aku akan buat sebagaimana orang kaya bagi sedekah, orang kaya bagi zakat dan sebagainya. Kena niat begitu. Kata Nabi SAW, kalau kita niat begitu, pahala yang orang kaya bagi sedekah itu dapat juga pada kita. Itu dia. Kita tengok Datuk lah, kita tahu kan. Datuk bagi sumbangan sana sini. Kita nak buat macam tu kan, tapi kita tak ada. Jadi kita jenis tak ada. Ya. Jadi Nabi kata apa? Kita kena niat macam tu. Satu hari nanti, ya Allah, kalau Allah Ta'ala, kalau kamu bagi pada aku harta yang banyak, aku akan buat sebagaimana Datuk contoh. Sebagaimana orang lain yang banyak bagi keluar harta dia. Pahala yang Datuk dapat tu sama juga kita dapat. Allah Akbar, cukup mudah Allah Ta'ala beri pahala dalam Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, pahala yang Datuk dapat tu kita juga dapat dengan niat kita niat macam tu. Doa macam tu. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah pada pertemuan pada pagi ini. Minta maaf salah silap. Itulah yang kita boleh sebut pada pagi ini berkenaan dengan Mada ba'da Ramadan. Apa yang akan boleh buat, kita akan boleh buat selepas pada Ramadan. Kita pastikan mudah-mudahan amalan yang kita buat sebelum-sebelum ini menunjukkan bahawa keikhlasan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan ni cukup susah. Nak dapat keikhlasan yang benar-benar tu cukup susah. Ya, kadang-kadang kita buat amalan ni nakkan perkara itu, nakkan perkara ini, sehingga kan tak menghala kepada keikhlasan yang sebenar-benarnya.
kita nak tiru sebagaimana Rabi'atul Adawiyah buat amalan. Ya. Rabi'atul Adawiyah membuat amalan. Aku berbuat amalan bukan kerana untuk aku nak masuk syurga, bukan kerana untuk aku nak melepasi diri aku daripada api neraka, tapi aku buat amalan ini semata-mata aku rasa cinta dan kasih kepada Allah. Nak dapat begitu tuan-tuan, mungkin perlu kita berjihad dalam diri kita. Mudah-mudahan kita kena sampai keikhlasan yang insya-Allah Allah Taala sebut, iaitulah keikhlasan yang sebenar-benar kepada Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja. Minta maaf salah silap. Masalah itu mungkin masa yang datang pun lewat, sampai pun habis pun lewat. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.